Lepas kelas kita yang terakhir pada lama dah no. Kelas kedua kita dia nak dibaca lagi. Pada 6 hari yang lepas itu lama sangat betul 6 hari yang lepas. Pada 6 hari yang lepas last kita punya video last kita kelas. Hari ni kita cikgu nak sambung pada sesi yang lepas. Kalau tengok kita last kita buat latihan 9.1 9.1B. Maafi dengan ni kecil dah, siap dah, lepas dah. Pada latihan 9.1B, di mana kita nak tentukan sama ada dia bagi dua persamaan garis lurus. Kita perlu tentukan sama ada garis lurus tersebut adalah selari atau tidak. Selari atau tidak. Sat. Sekejap lah. Selari atau tidak bergantung kepada kecerunan dia. Sesebuah persamaan apabila kecerunan dia sama, maka dia punya garisan adalah selari. Ingat tu. Kita bagi sikit sebelum kita pergi. Persamaan garis lurus utama adalah 1 sama dengan ms tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c, di mana kalau sesebuah ini adalah kecerunan. Tak kisahlah dia ni persamaan yang macam mana, tapi kalau kecerunan dia sama, maksudnya dia adalah selari. Contoh dia tulis tiga 1 sama dengan 2x tambah 10. Dengan 1 sama dengan 2x tolak 5. Contoh maka apabila di sini kita tengok dia mesti x saja, single. Dia kata sajalah ini duduk. Ya, tak lagi pula. Tak bagi terusan. Tak pula. Apa yang dia bagi dah. Gimana dulu? Contohnya kalau tengok di sini, ini adalah nilai M dan ini adalah nilai M. Bermaksud apa yang kamu faham di sini adalah bermaksud graf ini adalah selari. Kalau kita tengok pada graf ni,
Okey, ini contohnya ini graf lah, ni paksi X dan paksi Y. Okey, cikgu tak kira salah satu X dan Y untuk membentuk graf. Cikgu skip tu kan. Cikgu nak beritahu kamu bahawa graf ini, contohnya ini adalah ini adalah persamaan Y sama dengan 2X tambah 10. Okey, graf ini contohnya dia berada di sini. Contoh. Okey, maksudnya dia pun Y sama dengan 2X tolak 5. Contoh. Okey, jadi apa yang berlaku di sini? Okey, dia sebenarnya dia apabila M dia sama, nilai melekat dengan X ni adalah M. Bila M dia sama, kecerunan dia sama, maka sebenarnya dia antara graf pertama dan graf kedua ni adalah selari. Apa maksud selari? Dia sama macam ni lah. Apa maksud selari? Selari ni maksudnya kecondongan dia ni. Okey, kecondongan dia ni, kalau di sini 120 darjah, di sini sebenarnya pun 120 darjah. Itu maksudnya dia adalah selari lah. Garisan selari. Itu yang kita belajar pada minggu lepas. Bagaimana kita nak tentukan sesuatu garis lurus itu, dua garis lurus tu selari atau tidak. Okey, pada sesi yang lepas okey, pada latihan 9.1D, okey, soalan pertama, tentukan sama ada pasangan berikut ada selari atau tidak. Okey, kalau M dia sama maka dia adalah selari. Sama juga soalan B, soalan nombor 2 pun sama juga, selari. Soalan nombor 3 dia dah beritahu dah itu adalah selari, maka M dia mesti sama. Okey, kamu jelas yang tu? Faham tak aku cakap? Ni main dulu, sat lagi bagi. Okey, hari ni cikgu nak sambung. Okey, ni fokuslah. Cikgu nak sambung apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, hari ni kita tengok bagaimana kita nak menentukan persamaan suatu garis lurus. Okey, persamaan suatu garis lurus. Okey, daripada tak ada persamaan jadi ada. Okey, tengok. Okey, kalau di sini dia nyatakanlah persamaan suatu garis lurus Y sama dengan MS tambah C. Y adalah koordinat Y, M adalah kecerunan, C adalah koordinat S adalah koordinat S, C adalah pintasan Y. Okey, tentukan dengan langkah berikut. Okey, kita boleh tentukan dengan 3 kaedah berikut. Pertama, kita cari kecerunan M. Yang kedua, kita cari satu titik yang dilalui oleh graf tersebut, salah satu koordinat pada graf. Okey, yang kedua, gantikan nilai M, nilai X ataupun nilai Y, koordinat Y dari titik persamaan garis lurus untuk menentukan nilai C, untuk mencari nilai C, iaitu pintasan Y. Okey, caklah. Kalau baca buku teks punya penerangan tu nampak macam tak faham kan? Kalau cikgu terang sekali, insya-Allah akan faham. Okey. Okey. Dalam sesuatu persamaan garis lurus, andai kata sesuatu graf ni dia bagi. Okey, dia bagi. Okey, ini adalah graf. Di mana dia dah bagi okey. Ini adalah garis lurus pada graf tersebut. Okey, ini nilai Y dan ini nilai X kan. Okey. Dia kata okey, kita cari persamaan. Dia kata cari persamaan garis lurus ini. Di mana biasanya soalan akan bagi, dia akan, kalau dia suruh cari ni persamaan dan ni Y, apa dia? Y sama dengan MX tambah C. Kita mesti membentuk Y dan X ni memang nilai ni X dan Y ni adalah koordinat X dan koordinat Y. Okey, langkah pertama, biasanya dalam sesuatu persamaan dia akan ada nilai M dan nilai C. Contohnya yang kita tengok je lah, contohnya Y sama dengan 10X tambah 15. Okey, ini adalah bentuk kita, ini kita panggil persamaan. Bagaimana kita nak dapat persamaan ini? Okey,
Cikgu buat. Okey, bagaimana kita nak dapat persamaan ini? Okey, dia kata kita ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah. Okey, kaedah pertama dia kata kita cari nilai. Okey, salah satu titik yang bergerak di atas ni, sama ada dia akan bagilah okey koordinat ni. Okey, kita boleh cari persamaan ini hasil daripada kita ambil salah satu titik di sini. Serta dia kata di sini titik ni titik A B C D disambung menjadi satu graf garis kan. Okey, daripada macam mana kita nak hasilkan persamaan garis lurus, langkah pertama dia kata kita ambil daripada satu titik yang ada di atas graf ni. Contohnya dia kata titik ni X dia contoh 2, 5. Okey, kita ambil daripada satu titik yang berada di atas graf ni, kita guna. Okey, yang kedua dia kata apa tadi? Kita mencari nilai, cari nilai M dia, kecerunan dia. Cari nilai M. Pertama kita guna kaedah cari ambil guna titik. Guna satu titik atas graf garis ni. Yang kedua cari M. Yang ketiga cari C. Okey, bagaimana kita nak guna ni? Kita tengok satu-satu soalan praktik. Okey. Contoh sebelah. Okey, kita ambil contoh sebelah ni. Okey, kita pergi mulakan contoh 11. Abang pergi main dulu. Pilu. Tak bagi terus main telefon tu. Dah cari lagi. Okey, cikgu ambil contoh 11. Okey, cikgu ambil sekali dengan dia punya ni dan kita compare lah cara kerja dia. Okey, buka terus ini. Suara cikgu jelas ha? Okey, alhamdulillah. Dia sebenarnya betul-betul ni lebih mudah dengan kita bincang soalan dia. Mudah lah, faham. Okey, sekarang ni tepi. Kita tepi. Abang nak tempat ni. Kita langgar dia punya screen. Langgar dia punya screen kat belakang. Tiru. Cabaran yang cikgu ni. Okey, tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan. Okey, la ni dia bagi nilai kecerunan. Okey. Okey, asas dia. Okey, biasanya sesuatu persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang ni kita panggil kunci segala persamaan lah. Ini adalah kita panggil key dah. Kunci utama. Kunci utama ni kita kena ingat dah hafal Y sama dengan MX tambah C, di mana dalam persamaan ini terangkui semua benda yang perlu ada dalam sesuatu persamaan lah. Dia mesti ada nilai Y, koordinat Y, dia mesti ada kecerunan, dia mesti ada koordinat C, dan dia mesti X, dan mesti ada pintasan Y. Okey. Biasanya untuk mencari nak mencari persamaan ni, nak membentuk persamaan, soalan akan bagi lah. Okey, sama ada dia akan bagi kalau di sini. Okey, di sini ada berapa item di sini? Kalau kamu perasan. Taklah. Okey, di sini dalam persamaan ni dia ada berapa item? Dia ada berapa sebutan? 1 2 yang ni. 3 4 kan. Biasanya okey, soalan ni kalau bila dia minta kita buat persamaan ni, biasanya dia akan bagi 3 dari 4. Biasanya dia akan bagi 3 dari 4. Maksudnya yang keempat tu satu kena cari. Satu kena cari. Sama juga kalau macam
A sama dengan B tambah C kan. Contoh B tambah C. Ada 3 kan. Biasanya kalau soalan suruh cari A, B, C dia akan bagi. Kalau soalan bagi B, A dengan C dia akan bagi. Kalau dia suruh cari C, A dengan B dia bagi. Dalam contoh dalam teorem Pythagoras lah. Kalau soalan tu bagi dalam teorem Pythagoras kan, kalau dia kata A, B, C. Okey, cari panjang A. Nak cari panjang A biasanya B dengan C dia bagi. Kalau nak cari panjang C, A dengan B dia bagi. Kalau nak cari B, A dengan C dia bagi. Biasanya matematik akan buat macam tu. Okey, bila buat macam ni, kita akan guna macam persamaan linear. Kita akan guna persamaan linear untuk cari nilai salah satu ni. Di mana dalam persamaan linear sebelah kiri ada nilai yang kita nak cari kan. Maka yang nilai kita tak mau cari tu kita pindah ke sebelah kanan. Contoh. Okey, jadi dalam konsep ni pun sama. Sekarang ni soalan suruh tentukan persamaan, soalan suruh bina. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Bila persamaan garis lurus, kita kena keluarkan okey, y sama dengan mx tambah c. Okey, ini kunci pertama. Siapa yang kira dia keluarkan yang ni dulu, maksudnya jalan dia betul. Mau panggil minum kan? Okey, Syak buat susuan dulu lah. Bising. Okey, Syak nak. Okey, Syak. Elan, banyak elan je ni. Okey, Syak nak. Okey, mana? Okey, duduk. Cikgu ni ayah sepenuh masa, ayah apa? Ya, isteri cikgu sambung belajar selama 4 tahun di Kelantan. Jadi selama 4 tahun ni anak-anak cikgu full time dengan cikgu lah. Okey, sambung. Okey, dia dah bagi, dia suruh kita bina persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Y sama dengan ms tambah c. Yang kita kena keluarkan. Soalan minta kita bina ni. Di mana cari nilai ni? Okey. Dalam sesuatu persamaan garis lurus, okey. Y dia tak akan nyatakan biasanya. Y dengan x ni tak dinyatakan. Biasanya sebab apa? Dalam satu garis lurus, Y dengan X ni berubah-ubah. Yang sama dalam satu persamaan garis lurus adalah M dengan C yang berubah. Jadi kita perlu nyatakan M berapa dan C berapa. Keluarkan dalam persamaan itu. Jadi Y sama dengan M berapa, X tambah berapa. Itulah maksudnya persamaan yang kita kena keluarkan. Okey, kita kena cari 1, 2. Okey, jadi Y sama dengan apa, X tambah apa. Okey. Jadi untuk bina tu kita tengok soalan dah bagi M keturunan M sama dengan 1/2 dan titik ni dia dah bagi dah. Titik P ni adalah ni nilai X dan nilai Y. Maksudnya apa yang dia bagi? Y dah bagi, M dah bagi, X pun dah bagi. Yang tak bagi adalah C. Jadi nampak kan? Okey, jadi kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Di mana okey, titik P ni berada pada graf ni. Maksudnya kita ambil satu, nilai X dan nilai Y dah. Nilai Y dah apa? Y dah 8. Manakala M dia adalah 1/2. X dia adalah 6. Kita gantikan je. Tulis 8 sama dengan 1/2. Okey, darab apa ni? 6 tambah C. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai C. Betul tak? Kita nak cari nilai C, kamu terbalikkan dia. Kita balikkan dia dulu.
Okey, mudah kamu terbalikkan dia dulu. Okey, yang ni pergi sebelah sana. Okey, 8 ni pindah ke sini. Terbalikkan serentak lah. Mudah. Kamu matikan dulu ini. Potong 1, potong 3 kan. Jadi 3 1 kali 3 3. Okey. 3 tambah C sama dengan 8. 3 tambah C sama dengan 8. Kita terbalikkan. Bila kita terbalikkan serentak kiri ke kanan, kanan ke kiri, simbol dia tidak akan berubah apa-apa. Ingat tu. Yang akan berubah apabila kita ubah satu persatu. Kita ubah satu-satu akan berubah ha. Okey, jadi kalau kita ubah serentak, kenapa kita perlu ubah serentak? Sebab kita nak C ni berada di sebelah kiri. C berada di sebelah kiri. Okey. Okey. 3 ni baru berubah. 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. 3 positif mesti akan negatif. Jadi C sama dengan 8 tolak 3. Maka C sama dengan 5. Okey, C sama dengan 5. Jadi kita masukkan balik dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Okey, nilai Y dia akan berubah. Jadi Y sama dengan M apa? 1/2 X tambah 5. Maka inilah persamaan yang kita nak bina. Okey, inilah persamaan yang kita nak bina. Nampak? Kalau sama dengan 1/2 tambah. Okey, jelas lah. Okey, mudah ya soalan ni. Okey, contoh soalan. Ada yang tanya cikgu dalam grup kan? Pergi cek tak? Okey, semua dah masuk lah. Alia masuk? Alia tak ada ni. Okey, kita kata bising. Okey, kita pergi pada contoh soalan uji minda 9.1e. Okey, sekejap lagi kamu buat lah. Okey, benda yang penting di sini dia kata tentukan persamaan garis lurus. Bila dia kata persamaan garis lurus, automatik. Ni automatik kamu kena keluarkan terus. Begitu tulis besar-besar. Y sama dengan MX tambah C. Okey, tentukan persamaan garis lurus. Patutnya dia nak apa? Apa yang dia nak? Dia nak supaya ikut format Y sama dengan MX tambah C. Apa yang soalan nak adalah, okey, persamaan yang kamu kena kira nanti Y sama dengan apa, X tambah apa. Itu maksudnya yang kamu kena keluarkan. Sebab apa? Nilai Y dan nilai X ni dalam sesuatu graf, kena ingat dia berubah-ubah kalau graf tu bentuk macam ni. Kita dah. Kita dah. Okey, contohnya ini adalah persamaan. Okey, ini satu persamaan. Y sama dengan apa, X tambah apa kan? Secara maksudnya di sini sepanjang titik koordinat ni, sebab apa kita tak tulis nilai X dan nilai Y? Sebab sepanjang titik ni, titik pertama A, titik kedua B, titik ketiga C, titik keempat D. Okey, sepanjang titik ni nilai X dan nilai Y dia adalah berbeza. Yang sama adalah nilai M dan nilai C. Tapi setiap di sini sama ada di A, B, C, D, nilai M dan nilai C dia tetap sama selagi mana dia berada di atas graf tersebut. Itu maksudnya. Dalam kes tadi, kalau M sama apabila dia selari. Kalau nilai M dia sama, maksudnya dia tu adalah graf yang selari dengan graf A, graf ni lah, graf pertama, graf kedua. Tapi kalau dalam kes satu graf, start koordinat titik di atas graf tersebut, nilai M dan nilai C dia ada sama. Okey, sebab tu dalam persamaan kita perlu mencari nilai ini dan nilai ini dalam membentuk persamaan lah. Okey, di sini soalan dah bagilah. Okey, ini adalah nilai apa? Kecerunan sama dengan 2M. Ni M, ini X dan ini Y. Tulis sekejap. M X Y, M X Y. Dia konsep yang sama, macam soalan yang sama, tapi yang nombor je beza.
M, X dan Y. Di mana dia bagi soalan bagi soalan bagi 3, cari 1 daripada persamaannya 1, 2, 3, 4 ni. Soalan bagi 3, cari 1 saja sebenarnya. Okey. Simple kan? Okey, kita try Pak. Okey, soalan A. Soalan A, dia dah bagi M sama dengan 2, di mana X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Okey, jadi cari persamaan dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y kita ganti terus. Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 sama dengan M berapa? 2 darab X berapa? 3 sama dengan C apa? C tak ada tak sama dengan pula. Tambah C. Okey, tambah C. Okey, jadi 7 sama dengan 6 tambah C. Okey, terbalikkan. Terbalikkan pergi sana, yang ni terbalik ke sana, yang ni pergi sini. Jadi 6 tambah C sama dengan 7. C sama dengan 7 tolak 6. C sama dengan 1. Maka kita dapat C sama dengan 1, M sama dengan 2. Maka kita masukkan dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Jadi apa? Y sama dengan M 2 X tambah 1. Maka inilah persamaan yang kita nak sebenarnya. Ini persamaan dia. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Okey, dia bagi M sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 6, Y sama dengan 4. Okey, kita ambil koordinat ni lah. Okey, jadi kita perlu tulis dalam Y sama dengan MX tambah C. Kamu tengok berulang-ulang. Oh, step yang sama cikgu. Betul, step yang sama. Okey, Y sama apa? Y sama dengan 4 sama dengan M berapa? M negatif 3, X dia, okey, cikgu buat macam ni lah. Negatif 6 darab tambah C. Okey, 4 sama dengan negatif 3 darab negatif 6. 3 kali 6 18 kan? Okey, negatif darab negatif akan jadi positif. Jadi 18 tambah C. Kita balikkan. 18 tambah C sama dengan 4. C sama dengan 4. Okey, positif mai sini akan jadi negatif. 18 C sama dengan negatif 14. Negatif 14. Okey, C sama dengan negatif 14. Maka persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Maka dia makin gelap di bawah ni. Cerahkan sikit. Okey, Y persamaan dia adalah Y sama dengan M dia berapa? M dia adalah negatif 3, X tambah C sama dengan C sama dengan negatif 4. Maka positif negatif negatif. Kita padam balik. Okey, negatif C sama dengan negatif 14 kan? Negatif 14. Maka inilah persamaan yang kita nak. Okey, jelas tak? Okey, boleh tak? Simpan kan? Okey, cikgu ulang lagi step tersebut supaya kamu betul-betul faham. Betul-betul kata tak berdegih lah. Kefahaman tu tak berdegih lah. Orang kata orang tolak pun tak berdegih lah. Okey, C. Okey, soalan C. Dia kata M sama dengan 2/3, X sama dengan 12, manakala Y sama dengan 5.
Okey. Cari persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Okey, kadang-kadang soalan tak bagi. Kalau kamu tengok soalan ni, kalau dalam PSO nanti soalan tak akan bagi persamaan tersebut. Apa dia? Kamu sendiri kena tahu. Oh, y sama dengan mx tambah c. Kamu sendiri kena ingat yang tu. Okey. Okey. Kita masukkan dalam persamaan ini. Y sama dengan 5 sama dengan M berapa? 2/3. X dia berapa? Nah, kita tengok sini lah. X dia 12 tambah C. Okey, 3 dengan 12 boleh mati. Potong 1, 4. Okey, 2 kali 4 5 sama dengan 8 tambah C. Kita balikkan. 8 tambah C sama dengan 5. C sama dengan 5 tolak 8. C sama dengan negatif 3. Maka terdapat C sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan M berapa? 2/3X tolak C apa? Negatif 3 3. Maka ini jawapan dia. Simple kan? Boleh kan? Okey, yang last. Okey, yang last. Kamu faham yang ni, nanti kamu cuba buat sendiri. Tak payah tengok ini cikgu ni lah. Kamu cuba buat sendiri lah. Tengok faham balik konsep, insya-Allah boleh buat. Soalan D. M berapa? M sama dengan negatif 1/2. X sama apa? X sama dengan 4. Y sama dengan negatif 6. Okey, negatif 6. Okey. Okey, kita ambil yang mana ni pula. Okey, masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia berapa? Y sama negatif 6. Negatif 6 sama dengan M dia negatif 1/2. X dia adalah darab 4 tolak Y C tambah C. C tak kita tak tahu kan. Okey, jadi ni 1/2 boleh mati. Potong 1 potong 2. Jadi negatif 6 sama dengan negatif 2 tambah C. Kita balikkan. Negatif 2 tambah C sama dengan negatif 6. Okey, cikgu ambil warna lain sikit. Hilau. Macam sikit. Okey. C sama dengan negatif 6. Negatif mesti negatif positif tambah 2. C sama dengan negatif 6 tambah 2, positif 2. Hutang RM6, bayar RM2, jadi hutang RM4. C sama dengan negatif 4. Maka kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan M dia apa? M dia adalah 1/, negatif 1/2. X tambah Okey, C apa? C adalah negatif 4. Maka ni kita padam balik. Positif ni padam balik. Ni, okey. Okey. Negatif 2, negatif 1/2 X. Okey, tolak 4. Maka itulah jawapan dia. Okey, persamaan yang kita dalam soalan nak persamaan tu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 1/2 X ataupun negatif X/2 tolak 4. Itu persamaan dia. Okey, jelas lah? Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada persamaan soalan seterusnya. Habislah untuk bahagian tu. Oh, nak main berapa kali? Nak main berapa kali? Tadi habis. Dia main kat belakang tu. Okey, menentukan persamaan suatu garis lurus melalui dua titik. Okey. Tadi dia bagi satu titik. Dia bagi satu titik dan satu kecerunan. Tadi situasi tadi dia bagi dia suruh kita cari persamaan garis lurus. Dia bagi satu
kecerunan dengan satu titik, dengan titik X dan Y lah. Sekarang ni kalau dia bagi dua titik, dia tak bagi C dan dia tak bagi M. Dia tak bagi kecerunan dan dia tak bagi pintasan Y. Yang dia bagi adalah titik A dan titik B, dua titik. Kita tengok. Okey, contoh 12. Okey. Contoh 12 ni kalau kamu ingat, sebenarnya kamu dah belajar di tingkatan 2. Di tingkatan 2. Okey, dah belajar di tingkatan 2. Okey, kita tengok betul tak kami belajar? Tak belajar lagi cikgu tingkatan 2, mana kami belajar lagi. Ni tengok. Cikgu buktikan. Ini adalah buku teks tingkatan 2. Okey, kita tengok nah. Betul tak? Okey, tajuk ni berkenaan dengan koordinat, betul? Ya, koordinat. Sebab ada titik X dan titik Y kan, titik tu. Okey, yang kedua dia berkait dengan graf fungsi. Okey, yang ketiga, ni 3 bab di tingkatan 2 berkenaan dengan garis lurus ni. Okey, ni nampak ni, bab yang ke-10. Okey. Nampak bab yang ke-10 apa? Kecerunan garis lurus. Apa maksud kecerunan garis lurus? M. Cari M. Kecerunan ni adalah M. Hari ni lah kita belajar M. Dia dalam tingkatan 2 kita hanya belajar kecerunan saja. Okey, muka surat 190. Kita tengok. Betul tak? Takkan itu mustahil. Kita tengok. 190 kan? Okey. Sebelum kita pergi secara detail, kita imbau kembali kenangan sejarah, kenangan masa silam kita di tingkatan 2. Okey, cikgu Mek kamu hari tu dah belajar mengajar dah. Tapi dah cikgu Mek kamu? Cikgu Asmah kan? Tingkatan 1. Okey, tak apa. Tu kamu dah belajar di tingkatan 2, kecerunan garis lurus. Kecerunan ni kamu dah mahir dah, automatik. Apa yang kita belajar pada hari ni automatik kamu dah cover bab 10 tingkatan 2. Cover balik. Maksudnya kita ulang kaji balik. Jadi kalau nak ulang kaji nanti pun tak teruk lah. Okey, kecerunan garis lurus M lah maksud dah. Okey, tengok pada kecerunan. Okey, ni dia bercerita tentang kecerunan. Okey. M, apa formula M? M adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Apa maksud jarak mencancang? Perbezaan Y bahagi dengan perbezaan X. Okey, tengok sini. Okey. Kalau kamu tengok sini, yang warna kuning ni, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maksudnya pintasan Y bahagi pintasan ni cikgu tak ada dalam buku teks kamu tingkatan 3. Ada di tingkatan 2. Cikgu ambil. Okey, cikgu carry forward di sini. Silap sini. Masa nak habis dah. Saatnya masa berlalu. Okey, kalau tiba-tiba terputus, kamu sambung join balik lah. Join balik. Cikgu ambil ni. Ini adalah formula mencari kecerunan. Dia kaedah tingkatan 2 dulu tak? Boleh. Okey, kalau tengok sini, cikgu ni kalau terputus lagi kamu sambung sikit lagi lah. Okey, apa yang cikgu nak highlight ni daripada tingkatan 2 lah. Buku tingkatan 2. Dalam buku tingkatan 3 tak ada. Okey, cara tingkatan 2 dia bagi cara detail lah bagaimana kita nak mencari kecerunan saja. Dia cerita tentang kecerunan sahaja. Okey, dia dalam ni dia tak cerita buku teks tingkatan 2, dia tak cerita bagaimana kamu nak tentukan garis lari, bagaimana kamu nak cari nilai pintasan Y. Dia tak cerita. Dia hanya cerita X saja. Maksud di sini, okey, ni antara titik, dia kata sini ini adalah titik A, ini adalah titik B. Bahagian latihan kita sekejap lagi mencari persamaan garis lurus cikgu tulisan ni dia terlampau smooth, jadi pen dia ni mencari persamaan garis lurus daripada dua titik. Maksudnya dia akan bagi dua titik lah, titik A, titik B, ataupun titik D, titik Y.
titik K, titik W. Yang maksudnya macam tu lah. Di mana dua titik ni dia akan bagi koordinat. Apa koordinat? Nilai X dan nilai Y. Okey. Daripada persamaan ni, contohnya dia dah bagi dah. Okey, di sini kamu kata, okey, dia nak cari apa dia? Okey. Dalam kecerunan M, kita belajar tingkatan 2 M. Okey, garis lurus ni Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai Y ni adalah koordinat Y, dan ini adalah koordinat X, dan ni X, ni nilai koordinat X. Okey, M, untuk M saja ni, untuk nilai M ni dia ada formula dia. M saja. M, kita keluarkan M ni. Okey, M saja formula dia, jarak mencacang ni menegak dibahagikan jarak mengufuk. Okey, jarak mencacang, yakni mencancang ni maksudnya menegak, mencacang ni maksudnya menegak, mencacang. Okey, jarak mencacang bahagi dengan jarak mengufuk. Mengufuk ni paksi X, ni paksi Y. Okey, kalau di sini kamu letak, okey, ni koordinat A ni kat B, kamu bergantung lah. Tak semestinya kamu letak X, ni X1, Y1. Kamu boleh letak sini. Kalau kamu kata saya nak letak atas titik B ni X1, X1, kamu kata, okey, kalau kamu nak letak sini X1, okey, X1, Y1, automatik di sini akan jadi X2, Y2. Faham? Di sini soalan contoh ni dia letak sini X1, automatik Y1. Tidak boleh sama sekali kamu letak sini X1, pasangan dia jadi Y2. Salah. Ingat tu. Kalau dalam koordinat pun sama kan. Kita belajar mencari jarak di antara dua titik, koordinat sama juga. Kalau kamu start sini X2, sini akan jadi Y2. Sini akan jadi X1, Y1. Kalau sini kamu letak X2, sini tak akan jadi Y1 lah, jadi Y2. Itu maksud dia. Jadi formula dia simple saja. Okey, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. M ni sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jelas kan? Okey, jadi sekarang ni biasanya kalau dia bagi dua titik, dia akan bagi saat lagi letak kita akan guna formula ini. Formula ni ada di tingkatan 2. Okay, kita tengok. Habislah. Okey, kita sambung sikit lagi. Tak betul lah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit. Okey, kita tengok pada latihan tingkatan 3. Okey, sebab apa cikgu highlight tingkatan 2? Sebab kalau kamu tengok di sini, okey, selepas pada latihan 91E kan, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Sebenarnya buku teks ni tak cerita secara detail. Dia dah skip dah. Skip apa?
Dia dah skip formula. Kamu tengok. Tiba-tiba dia tak bagi formula kan. X1 X2 Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Sebab apa dia soalan tak bagi detail di sini? Dia dah assume bahawa kamu dah belajar di tingkatan 2 formula keturunan. Jadi dia tak bagi detail di sini. Di buku teks kamu ni dia tak bagi detail. Jadi kalau kamu tak rujuk buku teks di tingkatan 2, dia jadi nampak apa ni, apa benda ni kot. M sama dengan negatif 7 tolak 5 bahagi 2 tolak negatif 1 ni kot, apa benda. Sebenarnya M ni sepatutnya soalan akan tulis sepatutnya. Mungkin daripada expert kamu dah tahu di tingkatan 2, buku teks tingkatan 2 formula ni. Ni formula ni sepatutnya kena ada di tingkatan 3 supaya kamu imbas kembali kan. Okey, jadi dia tak bagi. Jadi kamu kena ingat balik lah. Okey, kita pergi balik contoh soalan lah. Okey, cikgu ambil contoh 12, 13. Sebab apa? Ni sebab dia tak detail. Di tingkatan 3 ni dia tak detail sikit. Patut dia kena detail lah. Formula tu mari daripada mana. Okey, kita tengok pada. Okey, cikgu ambil contoh ni. Okey. Okey, kita pergi pada situasi yang ke seterusnya dalam garis lurus ni. Okey, di mana diberi dua titik A dan titik B, dan kamu diminta untuk membina persamaan garis lurus. Persamaan apa? Persamaan Y sama dengan MS tambah C lah. Okey, tengok pada contoh ni. Okey, dia kata tentukan persamaan garis lurus melalui titik P dan titik R, Q. P dan Q. Okey, dia dah bagi dua titik, di mana di sini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Ini pun X dan ini adalah nilai Y. Okey, apa yang kita boleh guna daripada nilai P dan nilai Q ni? Okey, sebenarnya apa yang kita belajar, yang cikgu terangkan tadi, sebenarnya kita boleh mencari nilai M. M dia apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, apa itu jarak mencacar bahagi jarak mengufuk. Okey, M keturunan sama dengan beza paksi Y dengan beza paksi X lah maksudnya. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan yang mana X2, X1? Kamu boleh tentukan. Okey, sekarang ni kamu nak letak mana 2, mana 1. Contohnya kamu letak, okey cikgu, depan ni 1 lah. Okey, tak apa. Tak, bila kamu letak ni 1, maka Y ni pun 1. X pun ni 2, Y ni pun 2. Jangan kamu letak X1, Y2, X2, Y1. Tak boleh, salah. Okey, kita dah letak ni. Okey, jadi di sinilah formula ini terhasil lah. Sepatutnya dia kena letak yang ni dulu. Persamaan ni di sini. Okey, sepatutnya dia kena letak sini dulu, yang pertama, baru dah pergi yang ni yang kedua. Kan? Okey, jadi yang ni penting. Jadi kita keluarkan dia. Kita cari dulu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, Y2 apa? Y2 negatif 7. M sama dengan negatif 7 tolak tolak apa? Y1 tolak 5. Okey, bahagi X2 apa? X2 adalah 2 tolak X1 adalah negatif 1. Okey, letak kurungan negatif 1. Okey, M sama dengan hutan RM7, hutan RM5. Jadi hutan apa? Negatif makin bertambah kan. Negatif 12 kan. Okey, negatif 12 bahagi, okey, negatif akan jadi positif. 2 tambah 1, 3. Maka M sama dengan negatif, okey, 3 bagi 12, potong 1, potong 4, jadi negatif 4. Maka kita dah dapat dah M sama dengan negatif 4. Ni penting.
M sama dengan negatif 4. Okey, jadi bila kita dah dapat dah, di sini kita dapat M sama dengan negatif 4. Okey, jadi kita boleh ambil salah satu titik di sini untuk membentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita nak ambil titik mana? Sebagai X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, supaya kita dapat mencari. Ni kita masuk step yang latihan sebelum ni. Okey, jadi kita ambil titik P boleh, titik Q pun boleh. Sebab apa? Titik P dan titik Q, nilai M dan nilai C dia adalah sama, sebab dia berada di atas graf yang sama kan. Okey, jadi kamu nak ambil apa? Kalau tengok soalan ni, dia ambil mana nilai M dah. Okey, ni C dia apa? Dia ambil Y sama dengan 5. Dia ambil ni nilai P. Macam tu soalan ambil P. Okey, soalan ni dia gantikan nilai ni titik P negatif 1, 5, di mana sini dia X dan sini adalah nilai Y. Okey, ni soalan ambil. Kita ambil Q. Contoh kita cikgu ambil Q. Okey, Q X dia adalah 2, manakala Y dia adalah negatif 7. Okey. Okey, kita tengok. Okey, kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan negatif 7. M dia sama dengan negatif 4. X dia adalah 2 tambah C. Okey, negatif 7 sama dengan negatif 4 darab 2, negatif 8 tambah C. Okey, kita terbalikkan. Negatif 8 tambah C sama dengan negatif 7. C sama dengan negatif 7. Negatif 8 mesti akan jadi positif 8. C sama dengan negatif 7 tambah 1. Jadi hutang RM7, bayar RM8. Jadi baki lagi 1. Maka C dapat 1. Yalah, C dapat 1. Jadi kita boleh masukkan dalam persamaan. Nampak macam panjang, nanti kita boleh skip sebenarnya latihan. Kita tunjuk step by step supaya kamu jelas. Jadi okey, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M berapa? M sama dengan negatif 4. X, okey, C sama dengan tambah 1. Positif kan? Tambah 1. Maka inilah persamaan dia. Jelas kan? Okey, langkah pertama adalah kita mesti ingat formula M keturunan adalah jarak mengufuk, jarak Y sebenarnya ni. Dia adalah jarak Y. Jarak Y dengan jarak X. Jarak ni kalau nak kata jarak ni juga, kamu kena jadikan mana salah satu titik tu X1, Y2, Y1. Okey, jelas lah. Kita pergi pada contoh 13. Okey, contoh 13. Okey, rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Okey, ini adalah garis lurus PQ. Okey, dan garis lurus RS. Okey, ini RS. Okey, RS. Okey, diberi bahawa garis lurus PQ adalah selari dengan paksi X dan garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y. Selari ni maksudnya sama. Okey, tentukan persamaan garis lurus PQ. Okey, mana PQ? Tentukan. Okey, persamaan PQ. Okey, PQ ni persamaan dia. Okey, sekarang ni dia dah bagi dah 2 titik. Sini pun bagi 2 titik kan. Jadi tak ada masalah. Langkah pertama yang cikgu sebut tadi, tentukan X1, X2 dia. Okey, kita yang tentukan. Kita boleh tentukan yang mana kita nak. Contohnya kamu kata ini adalah X1, ni Y1. Yang ni X2, yang ni Y2. Okey, kita selesaikan ini dulu, baru kita cari yang ni. Okey, kita cari SR tu lepas ni. Kita cari PQ dulu. Okey, langkah pertama adalah mencari. Kita cari, langkah yang pertama kita cari M. M sama dengan pakai ikan. Macam mana?
Bagi kat kanan. Tidak. Okey. Cari M. M sama dengan Y 2 tolak Y 1 bahagi X 2 tolak X 1. Okey, Y 2 apa? Y 2 4. Okey. 4 tolak Y 1 4. Okey, 4 tolak 4. Okey, tak apa. Kosong. Bahagi X 2 2 tolak kosong. Okey, sebenarnya kalau kita akan dapat 0/2 kan. 0/2 sama dengan kosong. Apa-apa yang kosong bahagi apa? Kosong lah. Dapat kosong. 4 tolak 4 kosong kan. Kosong bahagi 2. Boleh kosong bahagi 2. Cuba. Mai tak lupa bisa. Habis tengok dah habis. Dah sekali habis nak kerja habis dulu. Tak habis. Tak bersama sekali. Tak ibu tak ingat kosong bahagi kosong lah. Apa-apa yang dibahagikan dengan kosong ataupun darat dengan kosong dapat kosong lah kan. Okey, kita tengok. Jadi M sama dengan kosong. Jadi kita dapat M sama dengan kosong. M sama dengan kosong. Okey, jadi kita ambil satu titik. Okey, kamu nak ambil titik ni boleh, titik ni boleh. Okey, nak ambil titik M boleh, titik A pun boleh. Jadi kamu tahu nak ambil mana? Okey, nak ambil M ataupun apa? A ataupun M lah, ikutlah. Okey, jadi kita bina persamaan dulu. Ambil titik A dulu. Y sama dengan MX tambah C. Kita ambil titik mana? Kamu ambil titik M. Apa dia M? 0 4. Di mana ini adalah X, ini adalah Y. Okey. Titik. Okey. Kecerunan dia berapa? Kecerunan dia 0. Okey, jadi Y sama dengan 4. 4 sama dengan okey, 0 M 0 S pun 0. Jadi akan jadi 0 lah. 0 kan? Kecerunan M sama dengan 0 kan? Okey. M 0 tambah 0 X. Tak apa, kita letak dulu. C apa? Jadi C terbalikkan, C sama dengan 4 atau sama dengan Y sama dengan M 0 tambah Y 0. Jadi kita tengok contoh pengiraan dia. Takkan jadi Y sama dengan 4 sama dia. Dan S dah jadi 0. Y sama dengan 4. Betul lah persamaan dia. Y sama dengan 4. Dia akan dapat balik nilai ni. Sebab apa? Patutlah. Sebab dia adalah garis selari. Dia pacak di atas paksi Y. Betul tak? PQ betul-betul pacak di atas paksi Y. Dia tak ada condong apa. Apa maksud dia? Okey, graf ni dia akan ada menaik sama ada nilai M dia adalah positif ataupun dia menurun, M dia adalah negatif ataupun menegak macam ni. Okey, menegak macam ni maksudnya M dia adalah kosong. M dia adalah kosong. M tu tak positif negatif sebab dia pacak di atas paksi Y. Sebab tu dia jadi Y sama dengan 4 saja. Dia akan dapat balik. Kita kira jadi dapat balik. Yang ni pun sama juga. Yang ni kita kira yang ni pula. Kita tengok. Tak nak? Kita tengok pengiraan soalan tu. Okey, ya betul. Kita dapat balik lepas pada kita kira tadi Y sama dengan 4.
X pun sama dengan 2. Kalau kita ulang balik, dia akan dapat balik Y sama X sama 2. Sebab dia pacak di atas paksi X. Dia pacak di atas paksi X. Maka persamaan dia X sama dengan 2. Simple saja. Cikgu tak kira lah X ni. Ulang yang sama kan. Kita pergi pada uji minda 9.1F. Okey, yang X pun sama. Kamu ulang balik benda yang sama, akan dapat X sama dengan 2. Sebab apa? Sebab X sama 2, sebab graf ni betul-betul pacak di atas nilai M dia, kecerunan dia kosong juga. Maka kita akan dapat X sama dengan 2 terus. Pintasan Y, kita bukan X sama dengan kosong. Pintasan Y, C sama dengan kosong. Sebab dia tak ada, graf ni tak cross Y. Betul tak? Y dia tak cross Y. Graf ni tak cross Y, tak melalui Y, maka Y dia sama dengan kosong, C dia sama dengan kosong lah. Maka X sama dengan 2. Itu yang sebab X sama dengan 2 tu. Okey, yang ni kita nak pergi. Okey, kita pergi. Kejap, kita ada masa lagi. Okey, kalau kamu tengok nilai ni adalah titik K dan titik L. Okey, benda yang kita nak adalah, okey, bina persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, benda yang pertama kamu kena keluarkan adalah Y sama dengan MX tambah C. Bagi situasi soalan ini, dia bagi titik, dia bagi pasangan ni maksudnya 2 titik. Apa yang kita boleh manfaatkan daripada 2 titik ni? Kita boleh manfaatkan mencari nilai ke C. Kita boleh cari nilai C. Daripada 2 titik ni kita boleh cari nilai C. Okey. Tujuan apa kita nak cari nilai C? Supaya kita lengkapkan 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni dia dah bagi nilai Y. Salah satu titik ni kita boleh ambil untuk jadikan nilai Y. Kita dah bagi nilai S, dia dah bagi. Kalau kita ambil titik R, kita kena guna nilai Y R lah. S R, contoh ini S dan nilai Y lah. Kita boleh ambil yang ni lah, S Y dengan X. Okey, sekarang ni dia bagi 2 titik. Kalau Y 2, cari 2 daripada 2, kita tak boleh nak carilah. Kalau kita bina persamaan, kita kena 3 daripada, dia bagi 3, kita tahu 3 nilai daripada 4 nilai. Maksudnya kita kena cari lagi satu nilai yang kita boleh bina daripada sini. Okey, benda yang kita boleh cari sini adalah C lah. Okey, C, kalau kita tahu nilai C, automatik kita boleh cari nilai M. Okey, untuk cari nilai C mesti, okey, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Baru kita dapat nilai C. Bila kita dapat nilai C, baru kita cari nilai M. Itu maksud dah. Okey, cikgu ambil secara rawak daripada latihan ini. Cikgu tak ambil semua. Cikgu ambil dan contoh 3 soalan saja. Nanti kamu cuba buat lah. Okey, contoh cikgu ambil soalan, okey, soalan ni. Soalan D. Okey, dia bagi titik. Okey, ini adalah nilai X. Kita letak X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita cari nilai C tu. Cari nilai C. C sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, Y2 sama apa? Y2 sama dengan 6. 6 tolak Y1 sama dengan negatif 2. Kita tak kurungan sebab ni negatif kan. Bila ni 6 tolak tiba-tiba negatif, kita letak kurungan. Supaya apa? Dia bertemu negatif dengan negatif ni. X2 apa? 8 tolak X1 negatif 4. Tak kurungan negatif 4. Okey, sama dengan, okey, ini positif, yang ini pun jadi positif. 6 tambah 2 8. 8 per 8 tambah 4 12. Okey, sama dengan, okey, potong 4 potong 6. Boleh matikan lagi tak? Sepi 4 ada boleh. Okey, potong 2 potong 3. Jadi 2 per 3. Okey, C sama dengan 2 per 3. Okey, sekarang kita dah dapat nilai C. Jadi kita tulis balik dalam persamaan Y sama dengan
MX tambah C. Okey, sekarang kita ambil, okey, bagi titik ni, titik G ni, kita nak ambil G ke hash? Kamu boleh pilih salah satu. Okey, nak ambil G atau nak ambil hash untuk dimasukkan dalam ni. Contoh kamu kata, okey, saya nak ambil titik hash lah. Hash dia, koordinat dia adalah 8, 6. Kita tujuan apa kita ambil salah satu titik supaya kita boleh bina dalam persamaan ni. Supaya nilai Y kita tahu, nilai X kita dah tahu, nilai C pun kita dah tahu. Jadi nilai M je kita tak tahu. Okey, mana nilai X? Ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Okey, masukkan Y sama dengan 6 sama dengan M. X berapa? X dia adalah 8. Okey, darab 8. Okey, tambah C dia apa? C kita dapat 2/3 dia kan? 2/3. Yang ni kita ni terus lah. Kita ni terus. Kamu sikit tu. Jadi 8M lah macam ni. Jadi 8M. M sama dengan X sama dengan 8 kan? 8 kadar dengan M jadi 8M. Okey. Dah lah. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai M. Okey, langkah pertama adalah kita terbalikkan dia. Terbalikkan. Okey. 8M tambah 2/3 sama dengan 6. Okey, kita pindahkan satu persatu. Nak pindahkan yang mana dulu? Paling jauh dengan M. Yang mana paling jauh? 2 ke 3? 3 paling jauh. Pindahkan 3 dulu. Jadi 8M tambah 2 sama dengan, ni bahagi mesti akan jadi darab. 6 darab 3 apa? Cikgu sikit tu. 18 kan? 6 darab 3 18 kan? 6, 12, 18. Okey, 18. Okey, 8M sama dengan 18 tolak 2. Cikgu sikit terus. 18 tolak 2 jadi 16 kan? Okey, 16. Cikgu sikit lah. Yang ni kita tolak pergi sana. Positif main sini akan jadi negatif. Jadi 18 tolak 2 jadi 16. Okey, M sama dengan 16 bahagi 8. Ni darab kan? Main sini akan jadi bahagi. Okey, pindahkan 8 pergi sana. Okey, M sama dengan, okey, 16 bagi 8 2. Potong 1 potong 2. M sama dengan 2. Okey, bila kita dapat M dah dapat, C pun dah tahu. Jadi kita keluarkan persamaan dia. Persamaan dia adalah, okey, persamaan yang kita boleh keluar daripada sini, Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y tak perlu dinyatakan, X tak perlu dinyatakan. Yang perlu dinyatakan adalah M dengan C. Y sama dengan M berapa? M dia adalah 2X tambah C berapa? C tadi, ini C. Ini adalah nilai C. Okey, ini adalah nilai C. Okey, 2/3. Okey, jelas ha? Okey, cikgu pergi pada soalan yang kedua. Soalan mana? B. Okey, cikgu ambil soalan B. Ini soalan D. Okey, soalan D. Okey, cikgu pergi pada soalan B. Okey, soalan B. Dia kata, okey, ini kita letak X1, Y1. Jangan tenang meja B. Okey, ini X2, Y2. Siapa nak tolak ni? Ana, jangan. Okey, jadi M sama dengan X2 Y2. Jadi kita lihat Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jadi M sama dengan Y2 berapa? Y2 8 tolak Y1 kosong. Okey, bahagi X2 kosong tolak 2. Okey, sama dengan 8 tolak jadi tambah.
per 2. Potong jadi 4 sama dengan 4. 4 ni adalah M. Ingat, 4 ni adalah M. Kita dapatlah 4 M sama dengan 4. Okey. Sekarang kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, daripada soalan B ni kita boleh pilih nak ambil R ke titik R ke titik S. Mana-mana kita boleh pilih. Sebab apa? Sebab dia berada di atas graf yang sama. Apabila graf yang sama, nilai M dan nilai C dia adalah sama. Maka kamu kata, okey, saya nak ambil S cikgu, S. Okey, boleh. Okey, kamu letak di mana dia bagi M sama dengan 4. Okey, koordinat S dia, koordinat dia X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Cikgu ambil koordinatnya S lah. Cikgu ambil S lah. Okey, mana X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Kamu boleh ambil R pun boleh. Okey, jadi masukkan dalam persamaan ini. Ketiga-tiga ni masukkan dalam persamaan ini. Maka Y sama dengan 8 sama dengan M 4. 4 akan darab apa? Akan darab 0 tambah C. Okey, 8 sama dengan 4 kali 0, 0 tambah C. Terbalikkan, C sama dengan 8. Okey, C sama dengan 8. Dapat? Okey, kita masukkan dalam persamaan. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Ya. Hana habis lah, kat tengok. Habiskan. Okey, Y sama. Sabar. Ni makan biskut adik. Pilah tengok cerita Hana tu. Mana ada cerita? Nak cerita sebenarnya. Pilah tengok. Okey. Cepat. Okey. Okey. Masukkan C dalam ni. Okey, M dia sama apa? Tadi M sama dengan 4. Okey. Okey, Y sama dengan M dia adalah 4 X tambah C dia apa? C dia 8. Okey, inilah persamaan yang soalan nak. Okey. Jelas Dan cikgu harap benda yang sama saja berulang je ni. Okey. Setiap soalan ini A sampai F, langkah pertama adalah kita mencari. Dia ada langkah. Okey, langkah. Okey, langkah dia ulang yang sama. Kalau kamu perasan apa cikgu sebut daripada contoh tadi. Okey, langkah yang pertama cari M. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita masukkan, kita ambil pilih satu titik. Pilih satu titik. Di mana dalam titik tu akan ada nilai X dan nilai Y. Supaya apa? Supaya kita boleh masukkan dalam langkah 3, kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Di mana M kita dah dapat. Okey. Nilai M kita dah dapat langkah 1 tadi. M kita dah dapat. Nilai Y, okey, kita dah ada daripada nilai ni. Dan nilai X pun kita pun ada daripada nilai ni. Titik yang kita pilih. Yang kita perlu cari adalah nilai ini saja. Nilai C. Apabila kita dah dapat nilai C, apa yang kamu kena nyatakan adalah dalam bentuk yang cikgu sebut tadi lah. Okey. Y sama dengan apa? X tambah apa? Maksudnya Y sama dengan
apa tambah apa. Maksudnya ini adalah nilai M dan nilai C ya. Jadi akhir jawapan inilah persamaan yang soalan nak. Tentukan persamaan garis lurus. Okey, tentukan persamaan. Inilah persamaan yang dia nak. Jadi kamu ulang balik apa yang disebut, kamu ulang. Dia sebenarnya kamu ulang sampai kamu faham. Ni lah kunci dah. Ulang balik. Walau dalam matematik ni nombor apa pun berubah, nombor tu dia akan berubah-ubah. Yang sama adalah konsep dia. Inilah konsep. Sama ya. Okey. Jadi hari ni cikgu harap kamu dapat tangkap konsep ini. Okey, macam bila soalan minta kita membina persamaan garis lurus, soalan akan bantu kita. Dia akan tak bagi dia tak akan tinggalkan kita terkapai-kapai ya. Biasanya kalau dalam Y sama MX tambah C ni dia ada 4 item yang ada di dalam persamaan ni. Biasanya soalan akan bagi 3 daripada 4. Dia tak akan bagi kamu kena cari 2 daripada 4. Biasanya kalau macam kes ni yang 2 dia bagi, dia secara jelas, secara kasar dia bagi 2, tapi satu lagi tu hidden. Hidden tu maksudnya dia benda ada tapi kita kena ambil. Macam ni ya. Dia bagi cara hidden. Dia tak nyatakan di sini nilai M dia bagi, tapi kita kena ambil. Kita kena keluarkan daripada persamaan ini. Ini maksudnya hidden. Nilai C ni hidden. Hidden ni maksudnya dia bagi dalam 2 titik ni, tapi kita kena keluarkan dia. Yang kita kena cari sebenarnya adalah nilai nilai ni lah, nilai C ni lah. Jadi jelas kan? Jadi soalan biasanya akan bagi 3 daripada 4 lah. Sama juga dalam latihan sebelum ni. Okey, latihan sebelum ni, okey, nilai kecerunan dia bagi M, dia bagi, dia suruh cari nilai C, di mana X dan Y dia bagi. Okey, kalau soalan sebelum ni tak ada masalah. Okey, ni bahagian kita nak menentukan, mencari mengeluarkan persamaan garis lurus daripada apa yang dia bagi lah. Sama dia bagi kecerunan dengan 1 titik ataupun dia bagi 2 titik, kita mencari nilai kecerunan, lepas tu baru kita keluarkan persamaan tersebut. Okey, kita tengok dulu buku teks. Okey, 9.1F kan. Okey, cuba buat lah, cuba buat. Okey, menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik dan selari dengan suatu garis lurus yang diberikan. Okey, key yang kita kena ingat di sini, apabila sesuatu garis lurus itu selari, apa yang sama? Sebelum kita pergi pada soalan ni, berapa? Masa nak habis. Tak apa. Sebelum kita cikgu tak akan pergi, tapi cikgu terangkan dululah. Kita akan sambung pada next sesi. Kita ada satu lagi kelas ganti yang masih lagi berbaki. Nanti kita akan maklumkan. Okey, kalau di atas satu garis, contohnya graf cikgu bina satu graf. Okey, apa konsep ni segi konsep yang kita kena ingat. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, sama ada, okey, kalau di atas satu titik, okey, yang kita kena ingat, tak boleh padam apa. Okey, contohnya ini titik A, ini titik B, titik C, titik D. Okey, di atas satu titik yang nilai X dan nilai Y dia adalah berubah-ubah, di mana A, B, C, D, nilai M dan C adalah sama. Nilai M dan nilai C sama. Yang tak sama adalah nilai X dan Y dia tak sama. Koordinat dia tak sama. Confirm tak sama kan? Sebab koordinat kan. Tapi nilai C dan nilai M dia, kecerunan dia adalah sama. Dia takkan jadi kalau kecerunan A ke B ni 2, C ke D confirm 2. Maksudnya dia garis lurus kan. Okey, kalau
Dia kata datang pula satu graf yang lain. Okey, graf yang kedua. Dia sama juga, Y sama dengan MX tambah C juga. Okey, graf yang kedua. Okey, apabila dia kata, soalan tu kata, okey, di antara graf pertama dan graf kedua ni adalah selari. Kalau selari kita buat simbol macam ni lah. Biasanya kalau gambar rajah kita akan buat simbol macam ni. Dia menunjukkan dia selari. Apabila dia selari, apa yang kita kena tahu, apabila garis itu selari, benda yang hidden, konsep yang kita kena keluarkan adalah, kalau dalam gambar rajah, kalau dalam sudut dan garis, sudut dia sama. Kalau kita masuk bab sudut dan garis, sudut dia sama. Sudut sama. Kalau atas sudut dia, kalau kita tengok sini kan, kalau ini garis, kita ambil belah sini. Kalau sudut dia adalah 35 darjah, maka sini pun sama, 35 darjah daripada mendatang, 35 darjah. Kalau di luar ni kita ambil contohnya 120 darjah, di luar ini pun 120 darjah. Itu maksudnya sudut yang sama. Okey, benda yang kedua yang kita kena tahu adalah ini yang kita belajar hari ni, kecerunan ataupun M dia adalah sama. Okey, kalau yang lain, Y dia atas bawah mungkin tak sama, X dia atas bawah mungkin tak sama, C dia kepintasan dia tak sama, confirm dia tak sama. Pintasan ni mungkin di sini, contoh kita Y dia sama dengan 4. Okey, Y di sini sama dengan negatif 4. Mungkin dia akan jadi negatif sebab dia di bawah kan. Okey, yang sama adalah M. M dia sama. Kalau kecerunan dia, contohnya di sini kecerunan dia adalah M dia di sini, M dia sama dengan 5. Automatik di sini pun M dia sama dengan 5. Sebab apa? Sebab dia adalah kecerunan yang sama. Okey, jadi di bawah tajuk garis selari yang kita akan belajar next kelas nanti, apa yang kamu kena tahu adalah, bila dia sebut saja soalan kata garis A dan garis B pada grafnya adalah selari, automatik dalam kepala kamu M dia mesti sama. Itu kita kena keluarkan. Okey, untuk tahu cara detail berkenaan dengan garis selari ni, kita dah buat dah latihan sebelum ni. Tapi yang ni dia bagi situasi mungkin lain sikit. Kutat ni dia bagi pelbagai lagi situasi. Okey, menentukan persamaan garis lurus sama. Macam mana kita nak cari nilai, membentuk persamaan P daripada M yang sama? Okey, mungkin dia nak cari bina persamaan bagi garis yang kedua kan. Okey, nanti kita akan sambung pada sesi seterusnya, insya-Allah. Kekal dengan kelas cikgu. Kita akan cuba habiskan tajuk ni. Kalau boleh, kita boleh habiskan semaksimum yang boleh lah, silibus dalam tingkatan 3 ni. Jadi kamu masuk buka sekolah, kita boleh start ulang kaji lah. Kalau dapat cikgu baru ke, kamu boleh start ulang kaji. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Nanti cikgu akan update dalam grup. Dan ataupun kamu, kalau nampak cikgu krik-krik tu, kamu tanya, cikgu link mana? Mungkin cikgu terlupa. Cikgu kadang-kadang cikgu cuti ni pun cikgu duk menanam pokok durian, kadang-kadang terlupa. Jadi kamu kena tanya cikgu, cikgu akan reply, oh lupa kelas, pagi ni ada kelas rupanya. Okey, takat tu saja. Nanti jangan lupalah lihat pada kelas-kelas kita pada sesi-sesi yang lepas. Jadi boleh ulang kaji lah, ulang kaji sambil-sambil buka. Dan cuma dalam YouTube ni kamu tak boleh nak zoom lah. Kalau buka pakai telefon dia kecil juga lah. Jadi paparan yang terbaik kamu guna komputer ataupun laptop. Jadi alhamdulillah, takat tu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita ada satu lagi kelas ganti. InsyaAllah cikgu akan cuba cari masa yang sesuai, mungkin malam lah. Cikgu akan update dalam grup lah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu habiskan kelas? Tak ada lah. Okey, tak apa, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.